Lukman Hakim. Saya dengar sendi ni daripada ayah saya sendiri. Yang mana dia dah guna sendi ni dalam 5 botol untuk dia punya osteoarthritis. Jadi bila selepas diguna tu hasilnya memang positif lah. Dia dah hilang osteoarthritis tu. Jadi sekarang ni saya pun mungkin masalah genetik kan. Jadi terkena pada saya. So saya pun rasa saya kena cubalah sendi ni sama. So, bapak sebelum ni memang ada sakit arthritis berapa lama? Dia dalam setahun setengah. Setahun setengah lah. Lepas dia cuba produk sendi lebih kurang dalam 2 bulan. Lebih kurang dalam, saya tak pasti berapa bulan, tapi dalam 5 botol botol lah. 5 5 botol 2 bulan lebih lah. bulan lebih lah. So Dia memang alhamdulillah sekarang dia dah memang positif. Dia dah tak ada dah. Macam bengkak-bengkak sendi pun dah tak ada. alhamdulillah. Semua kuasa Tuhan abang. So kena continue makan sebab so Jadi sekarang ni saya nak mencuba untuk diri saya sendirilah untuk ni. okey bang, terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bagi menjalani kuliah subuh seperti biasa, khusus buat tim kuliah subuh Samsul Debat. Terima kasih kerana tidak jemu-jemu mengikuti kuliah daripada saya ni. Mudah-mudahan perkongsian ni bukan hanya untuk anda semua tapi juga untuk diri saya juga. Dan kita menyambung tajuk kita semalam, dan apa pun seperti biasa, terima kasih banyak kepada produk sendi yang telah sudi menaja kuliah subuh kita pada pagi ini. Alhamdulillah, ni satu ni lotion dan satu lagi adalah campuran minuman botani cranberry dengan collagen betik, yang mana kedua-dua ni berfungsi, satu untuk minum, satu untuk sapu, baik untuk sakit sendi, khususnya mak ayah kita dan sakit lutut, sakit sendi. Ini insya-Allah formula yang terbaik. Baiklah, kita kembali pada kuliah subuh kita. Kalau ingat lagi semalam kita berhenti kat mana? Kita berhenti macam mana ketika perbincangan di Darun Nadwah, perbincangan di antara kabilah-kabilah kufar nak membincang apa tindakan yang diambil pada Muhammad, kan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka iblis telah menyerupai kaum Najd, yang mana dia menghasut dan bersetuju andai kata Nabi ini dibunuh sahaja, kan, dibunuh saja mungkin, dan mereka pun bersurai dengan membawa keputusan itu, kan. Itu sebabnya selepas pada itu datangnya malaikat Jibril, perlindungan pada Allah Taala. Datang malaikat Jibril, datang kepada Nabi Muhammad SAW, malam ini jangan engkau tidur di tempat biasa. Ketika malam tiba, Nabi SAW memerintahkan Ali agar tidur di tempat baginda dan memakai selimut baginda. Maka Sayyidina Ali lah orang yang pertama yang mengorbankan dirinya di jalan Allah demi untuk menjaga Rasulullah SAW. Dalam hal ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersyair, ku korbankan diriku menjaga manusia terbaik dari tipu muslihat mereka yang jahat, dan di gua amanlah Rasulullah, terjaga dalam penjagaan Allah. Rupanya mereka tak inginkan jiwaku yang telah kukorbankan. Kemudian Rasulullah SAW keluar, rupanya Allah telah membuatkan dengan kuasa Allah menjadikan semua tentera kafir Quraisy yang telah mengelilingi. Kita tahu kan peristiwa hijrah Nabi ni, keliling rumah Nabi ni dah bersedia nak membunuh Nabi. Tetapi dengan kuasa Allah, rupanya Allah telah membuatkan mereka buta sehingga mereka tidak dapat melihat baginda SAW. Rasulullah SAW menaburkan debu kepada mereka lalu berkata, Yasin, fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kan, daripada surah Yasin ni, fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nampak tak? Inna ja'alna fi anak kalau kita baca ayat tu, fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, yang bermaksud sesungguhnya mereka tu tak dapat melihat, kan, walaupun dia buka kan, dia tak dapat melihat, dibutakan mata pandangan-pandangan mereka ni. Ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tak dapat dia nampak ada, walaupun dia melihat. Tu dia. Di banner seolah-olah Allah membina, dalam ayat tu Allah membina tembok-tembok di hadapan dan di belakang mereka. Mereka pandang, mereka tak nampak. Macam itulah kuasa Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Jadi justru ada seorang datang kepada mereka lalu berkata, kalian menunggu siapa di sini? Kata mereka menjawab, kami menunggu Muhammad. Orang itu menerangkan, Muhammad telah keluar dan menaburkan debu di atas kepala kalian. Kan? Apakah kalian tidak melihat? Lalu mereka meletakkan tangan di atas kepala mereka dan memang benar di atas kepala mereka ada debu.
Memang Nabi letak kat kepala mereka tu. Punya dahsyat adalah Nabi dengan yakin bantuan Allah tu dia tak nampak tu sampai Nabi tabur tu. Dia tak perasan lagi tu. Kan? Segera mereka membersihkan dan melihat dekat dalam, dia nampak ada orang yang berselimut. Dia kata tak ada lah, mana Muhammad keluar. Takkan kita tak nampak. Kan? Muhammad sedang tidur berselimut. Sedangkan di atas katil Nabi itu ada Sayyidina Ali yang sedang menggunakan selimut bagi dia dan berselubung, tuan-tuan. Jadi demikianlah keyakinan mereka sampailah ke pagi. Namun kemudian Sayyidina Ali bangkit dari tempat tidur Rasulullah SAW. Mereka berkata, sungguh kami percaya apa telah diceritakan kepada kami. Pada peristiwa inilah turunnya ayat dalam surah Al-Anfal ayat 30. Ketika orang-orang kafir memperdaya engkau supaya mereka memenjarakan engkau atau membunuh engkau. Inilah dia, tuan-tuan. Jangan sedih setelah susah, pasti mudah. Setiap sesuatu ada hikmahnya. Tidak sekadar merancang, Allah jua yang menentukan. Maka kemudian Allah mengizinkan Nabi-Nya berhijrah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang ayat, katakanlah ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang besar dan keluarkanlah aku dari tempat keluar yang benar dan adakanlah untukku dari sisimu kekuasaan yang menolongku. Surah Al-Isra ayat 80. Bahawa Jibril menyuruh Nabi SAW agar mengambil Sayyidina Abu Bakar sebagai teman. Al-Hakim radhiyallahu anhu merawikan dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata kepada Jibril alaihissalam, siapa yang akan berhijrah denganku? Maka Jibril menjawab, Abu Bakar. Nabi SAW juga mengkhabarkan dan memerintahkan kepada Ali agar tetap tinggal sepeninggalan baginda untuk membayarkan hutang baginda. Kau standby, kau ganti aku, kata Nabi. Kalau ada hutang-hutang aku yang boleh kau selesaikan, kau selesaikan. Gantikan aku, duduk dekat sini. At-Tabrani radhiyallahu anhu merawikan dalam cerita Asma, Nabi SAW menziarahi kami di Mekah 2 kali sehari, petang dan pagi. Tetapi pada satu hari, baginda menziarahi kami di siang hari, aku berkata, wahai ayahanda, Rasulullah SAW tidak muncul pada waktu biasa. Abu Bakar berkata, demi Allah, ini pasti ada sesuatu. Lalu Abu Bakar, Kemudian Aisyah radhiyallahu berkata, kemudian Rasulullah SAW datang minta izin untuk masuk. Lalu Abu Bakar mengizinkan baginda masuk dan membentangkan tikar untuk baginda duduk. Setelah duduk, Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, sebaiknya orang yang berada di sisimu keluar saja. Abu Bakar menjawab, mereka keluarga engkau, yakni Aisyah dan Asma. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku telah diizinkan keluar. Abu Bakar bertanya, apakah aku boleh menemanimu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, tentu sekali. Aisyah berkata, makna kata dalam hal tu, Nabi kata, aku digunakan keluar, makna dah disuruh perintah oleh Allah untuk berhijrah keluar pada Mekah ni. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, bolehkah aku menemani kau? Sedangkan memang dah turun dah, Jibril kata, orang yang boleh temankan kau, pilih Abu Bakar. Jadi bila Nabi kata boleh, Sayyidina Abu Bakar pada ketika itu rasa sangat gembira, kesedihan, Aisyah kata apa? Kulihat Abu Bakar menangis kegembiraan. Itu dia. Lalu Abu Bakar berkata, ambillah salah satu dari tungganganku ini. Rasulullah SAW menjawab, tidak. Jika aku mahu, mesti aku beli. Ini adalah disebabkan kemurnian hijrah Rasulullah SAW dengan segenap jiwa dan hartanya. Maknanya aku tak nak ambil. Sebab kalau aku nak, aku beli. Nabi kata macam tu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian kami menyiapkan bekalan untuk perjalanan mereka sehingga mereka sampai ke Gua Sur dan bermalam 3 malam di situ. Dirawikan bahawa mereka keluar pada malam hari dari lubang rumah Abu Bakar ke gua. Juga dirawikan bahawa Abu Jahal berjumpa dengan Nabi SAW dan Abu Bakar. Namun Allah SWT menutupi matanya sehingga mereka berlalu. Asma berkata, Abu Bakar keluar membawa 5,000 dirham. Ketika orang Quraisy kehilangan jejak Rasulullah SAW, mereka mencari beliau ke seluruh Mekah atas sehingga sampai ke Gua Sur. Tapi bila sampai ke pintu gua, tiada kesan ada manusia di dalamnya. Ada sama yang kita tahu kan, ada kesan labah-labah, ada pula sarang, kan, ada sarang burung. Takkan kalau manusia masuk, tentu benda ni tak ada. Ni cara kesan bila ada labah-labah punya sarang tu, makna macam salah dah lama orang tak lalu jalan tu, maka mereka percaya tak ada orang dekat dalam tu. Kan? Pihak Quraisy sanggup membayar 100 ekor unta bagi orang yang dapat membunuh baginda SAW. Dirawikan ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar telah masuk ke dalam gua, Allah SWT lalu menumbuhkan pohon-pohon kayu di pintu itu untuk menutupi pandangan orang-orang kafir. Allah juga menyuruh labah-labah membuat sarangnya di pintu gua, serta 2 ekor merpati membuat sarang di situ. Demikian itu untuk mengelabui mata kaum musyrikin. Kemudian salah seorang dari mereka pergi mendekati gua, dia melihat ada 2 ekor merpati
Segera dia kembali kepada teman-temannya dan berkata, aku melihat 2 ekor merpati bersarang di situ. Jelas tidak ada seorang pun berada di dalamnya. Ucapan itu didengari oleh Nabi SAW sehingga baginda tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melindunginya. Yang lain berkata, masuklah ke dalam gua. Umayyah menyaut, apa perlunya masuk ke gua? Di situ kulihat ada labah-labah, sarang labah-labah dan labah-labah. Jika Muhammad masuk, tentu telur merpati itu pecah dan rumah labah-labah itu rosak. Ini lebih aneh. Inilah mukjizat Nabi. Bayangkanlah tuan-tuan sekalian, bagaimana pohon-pohon kayu boleh tumbuh, merpati membuat sarang dan labah-labah menutupi pintu gua. Alangkah indah syair Ibnu Naqib, pencinta sulaman sutera, indah memakai bila-bila saja. Labah-labah menyulamnya indah sekali di atas kepala baginda Nabi. Tuan-tuan dan puan sekalian, Okay, jadi Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Bakar bercerita kepadaku, dia berkata, ketika kami berada di dalam gua, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang mereka menjenguk ke pintu itu, tentu nampaklah kita. Lalu Rasulullah SAW berkata, engkau menyangka kita berdua berada di sini, tapi ingatlah bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Itulah semangat yang perlu ada dalam diri kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Walau apa pun kesusahan dan juga keperitan yang kita alami, tuan-tuan, Allah sentiasa bersama dengan kita. Allah jaga kita, tuan-tuan. Tapi kalau bila kita ada masalah, kita susah, tapi kita berpaling minta perlindungan daripada yang lain, maka itulah, tuan-tuan, kesilapan kita. Kita terlupa bahawa Allah Maha berkuasa menentukan segala-galanya. Termasuk juga wabak coronavirus ni. Seperti mana Allah boleh memberikan penyakit, Allah juga boleh menarik dan menghapuskan penyakit itu. Percayalah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya? Sebahagian ahli sejarah ada yang menyatakan bahawa ketika Abu Bakar berkata demikian, Rasulullah SAW menjawab, jika mereka ketahui kita berada di sini, tentu kita akan pergi dari sini. Lalu Abu Bakar melihat sebuah gua lain terbuka, menjurus ke laut dan nampak pula sebuah perahu terpanjang di pinggirnya. Dirawikan dari Hasan Basri bahawa di malam hari ketika Abu Bakar pergi ke gua bersama Rasulullah SAW, beliau kadang-kadang berjalan di belakang dan kadang di depan. Abu Bakar bertanya, lalu Nabi SAW menjawab, ku ingat tuntutan, maka aku berjalan di belakangmu, dan jika ku ingat intayan, maka aku berjalan di depan. Abu Bakar berkata, Rasulullah, ku perbaiki dulu gua ini untukmu. Lalu Abu Bakar menutup semua lubang dengan mencarikan pakaiannya. Masih ada sebuah lubang lagi. Dia tutup dengan tumitnya agar tidak ada sesuatu yang keluar menyakiti Nabi SAW. Lalu Nabi SAW masuk dan meletakkan kepalanya ke paha Abu Bakar. Kaki Abu Bakar terkena sengat, tuan-tuan. Terkena sengat. Bila terkena sengat, dia tidak bergerak sebab dia tidak tergamak. Kalau dia bergerak ni takut masa ketika itu Nabi SAW tertidur dekat pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Dia tak sampai hati, takut nanti Nabi terjaga. Jadi dia tahan, tuan-tuan, sehingga menitis air matanya menahan sakit, dan lalu air matanya terkena kepada wajah Rasulullah SAW. Dan ketika air mata kena kepada Rasulullah SAW, Rasulullah terjaga, tuan-tuan. Rasulullah tanyakan, mengapa kamu menangis, wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menjawab, kakiku terkena sengat. Kaki aku terkena bisa binatang, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengusap luka itu dengan air liur baginda, sehingga rasa sakitnya hilang. Alangkah indahnya, kata Hasan Ibnu Sabit, kata, pendamping berdua dalam sebuah gua, musuh mengepung mendaki gunung. Cintanya kepada Nabi tidak ada yang menandingi. Nabi SAW keluar dari Makkah hari Khamis dan keluar dari gua pada hari Isnin. Bermakna mereka berada di situ 3 malam, tuan-tuan dan puan sekalian. Ketika itu bulan Rabiul Awal dan baginda masuk Madinah hari Jumaat tanggal 12 Hijrah. Diceritakan seorang zahid bernama Zakaria tengah sakit parah akan sampai ajalnya. Ketika sakaratul maut, seorang teman mengajarnya mengucap, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zakaria memalingkan muka dan diam saja. Teman itu mengulanginya lagi, namun Zakaria tetap berpaling dan diam. Kemudian diulangnya kali ketiga, lalu Zakaria berkata, aku tidak mahu mengucap. Temannya merasa hairan. Tidak lama kemudian Zakaria membuka kedua matanya yang bertanya, apakah kalian mengatakan sesuatu kepadaku? Mereka menjawab, benar. Kami menyuruh kamu membaca syahadah 3 kali. Yang 2 kau hanya berpaling. Yang ketiga kau kata kau tidak mahu mengucapkannya. Lalu Zakaria menjelaskan, iblis datang kepadaku, membawa segelas air diberikan kepadaku, lalu berkata, ya. Lalu dia berkata, katakan Isa adalah anak Allah. Aku berpaling darinya. Lalu iblis datang lagi dari arah kakiku dan mengatakan hal itu lagi. Aku berpaling lagi. Dan yang ketiga dia berkata demikian juga. Maka aku berkata, aku tidak mau.
Lalu iblis membuangkan gelas itu ke tanah dan lari. Jadi aku sebenarnya menolak iblis, bukannya menolak kamu. Dan aku bersaksi bahawa jadi Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nak tunjukkan tuan-tuan dan puan sekalian, iblis di mengacau sehinggalah kesaat-saat akhir hayat kehidupan kita. Ketika sakaratul maut pun, syaitan dan iblis akan datang mengganggu kita. Dirawikan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia berkata, sebahagian mereka meminta Tuhannya agar diberitahu tempat syaitan di hati manusia. Lalu dia melihat di dalam mimpi bahagian dalam jasad seorang lelaki. Dia melihat syaitan dalam bentuk katak duduk di atas bahu kirinya. Dari situ syaitan memasukkan belalainya ke dalam hati lelaki tersebut dan mengusik hatinya. Engkau kurasakan, engkau kuasakan. Janganlah engkau kuasakan, dia kata. Ya Allah, janganlah engkau kuasakan syaitan menguasai manusia dan menghasut kami. Tolonglah kami untuk berzikir dan bersyukur kepadamu. Demi keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, maknanya dalam hal ini, itulah dia jahat ni tuan-tuan. Syaitan dan iblis, maka wajib bagi kita memusuhi syaitan dan iblis. Mereka memang berazam untuk menyesatkan anak-anak Adam sehinggalah sebelum hari kiamat. Selagi mana kita belum mati, kena kacau kita tuan-tuan. Dia akan sesatkan kita. Selagi kita tidak sesat, maka tidak akan berpuas hati. Oleh itu, bersama-samalah kita memperbaiki diri kita. Yang kita benarkan, syaitan dan iblis menguasai diri kita. Ingatlah, innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu saja untuk hari ini tuan-tuan sekalian. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi dalam kuliah subuh esok juga. Dan terima kasih sekali lagi kepada produk sendi yang telah sudi menaja program kuliah subuh pada hari ini. InsyaAllah produk sendi ini ada kesan yang baik. Terutama pada kalau kita sayangkan mak ayah kita yang sakit lutut tu, sakit kaki dan sakit sendi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita untuk membantu mereka. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Yang baik datang dari Allah SWT, yang kurang itu punca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak lepas dah makcik minum air ni, alhamdulillah sakit itu makcik beransur okey. Daripada susah nak bangun, makcik senang bangun. Dan kawan-kawan makcik pun tengok makcik berjalan macam lepas kudung sekarang ni. Laju. Benda ni. Berapa botol Jadi lah? berkesan lah untuk makcik. Sekarang makcik minum 2 botol. Jadi orang kata itu yang daripada tengok keadaan makcik. Kawan makcik tanya lama, makcik kata tu tengok pada tindak balas pada makcik dulu. Kalau makcik berjaya, bila orang tengok, alhamdulillah makcik dah makin cergas. Makin tak ada lah macam dulu tak angkut jalan. Jalan Tu dia orang nak juga tak gitu. Sikit ya.